ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع،
شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang saya raikan sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah ustaz kita nampaknya sudah berada bersama-sama dengan kita. Ustaz Ernest Senegal sudah berada bersama kita. Jadi ceria pada pagi ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah senyum kita melebar pagi ini, senyum Jumaat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya nak bacakan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Jumaat. Kita bersiaran pada hari Jumaat hari ini. As-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahun malam tughsyal kabair. Antara salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, berikutnya merupakan kafarah, penghapus dosa. Di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Saya ulang balik. As-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahun malam tughsyal kabair. Salat 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, merupakan kafarah, penghapus dosa. Di antara keduanya sebagaimana tidak melakukan, selagi mana kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Ustaz, hari ini hari Jumaat Ustaz. Alhamdulillah. Penghulu segala hari, ibu segala hari, Sayyidul Ayyam, Ummul Ayyam hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, saya tadi bersemayang berjamaah bersama anak-anak, isteri, menantu dan sebagainya. Kita ada surau dalam rumah kita ni, alhamdulillah. Dan selepas kita semayang berjamaah, kita duduk baca 2-3 potong hadis tadi. Hadis hari ini pun mengenai hari Jumaat juga. Dalam hadis itu disebutkan salah satu daripada hari Jumaat ini ialah ada satu titik pada hari Jumaat ini. Kalau pada titik itu kita memohon ampun kepada Allah, bertepatan dengan titik itu, maka dosa-dosa kita sebanyak bunyi di lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, inilah hari Jumaat.
Hari Nabi Adam AS dilahirkan, dicipta oleh Allah. Hari Nabi Adam dimasukkan dalam syurga. Hari Nabi Adam memakan buah khuldi. Hari Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. Hari Adam memohon ampun kepada Allah berpuluh-puluh tahun. Hari pengampunannya diterima oleh Allah hari Jumaat ini. Dan akhirnya Adam AS dimasukkan semula ke syurga pada hari Jumaat. Dan dikapurkan Nabi Adam AS wafat juga pada hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tadi yang saya sebutkan, hari Jumaat ini antaranya para penonton yang berhormat sekalian, penghapus dosa. Ada saat-saat kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat-saat kita memohon berdoa itu bertepatan dengan doa malaikat, bertepatan dengan titik-titik yang ditetapkan oleh Allah, titik pengampunan itu, dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya tuan-tuan dan puan, kalau jam saya sekarang sudah menunjukkan pukul 7 sekarang ni, 7:01. Kalau ada anak kita pagi Jumaat ni yang tak bangun lagi. Kalau ada suami kita yang tidak bangun lagi. Kalau ada isteri kita yang tidak bangun lagi. Kalau ada keluarga kita yang sudah balik, yang sudah tetap memayis, tidak bangun lagi, tuan-tuan dan puan. Macam mana tuan-tuan dan puan? Mungkin mereka tidak bangun pagi ini, tidak juga bangun minggu lepas. Tak juga bangun bulan lepas. Tak juga bangun tahun lepas. Tuan-tuan dan puan, apa nak jadi dalam rumah tangga kita? Apa nak jadi dalam keluarga kita? Apa nak jadi penghuni-penghuni dalam rumah kita ini? Bila sampai masanya berdepan dengan Allah. Kami tuan-tuan sekeluarga ada kawan yang paling rapat kepada isteri saya. Paling rapat seperti adik-beradik tuan-tuan dan puan. Umur 50 tahun. Meninggal kemarin tuan-tuan. Kerana COVID-19. Anaknya kena COVID-19. Beberapa orang anaknya dalam satu rumah COVID-19. Dan dia meninggal tuan-tuan. Umur 50 tuan-tuan meninggal. Tadi kita doakan. Kita semayang buat sunat semayang gaib tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Dan kita, kalau itu berlaku kepada dia dan boleh berlaku kepada kita. Tapi kalau berlaku kepada kita, apa persediaan? Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan. Saya tak tanya tuan-tuan, saya tanya diri saya. Hasan, apa persediaan kau? Kalau Allah mencabut nyawa kau pada hari ini, pada minggu depan, pada bulan depan. Apa persediaan kau untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala? Semayang kau tak jaga, semayang kau ketepikan, Quran kau tak baca, kau tak tahu baca Quran, anak-anak kau tak didik, isteri kau tak didik, isteri masih lagi keluar tuan-tuan dan puan dengan free hairnya tuan-tuan dan puan. Ini dia. Jadi macam mana tuan-tuan? Makanan pun kita tak tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kita main sebat je tuan-tuan. Kadang-kadang kedai-kedai kafir pun kita pergi. Kita tahu ada kedai Islam, kita pergi kedai kafir bawa anak-anak kita untuk menikmati makanan yang kita tak tahu halal haramnya. Yang biasanya makanan itu tidak tercatat dengan 2 orang isteri ni. Mereka profesional, mereka educated, semuanya graduate. Salah seorang isteri ini tuan-tuan ada doktor, ada ijazah kedoktoran falsafah, PhD. Doktor tuan-tuan, doktor PhD tuan-tuan. Isterinya pun tuan-tuan very educated, suaminya very educated. Tuan-tuan, suami dengan 2 isteri hidup sejak daripada mereka berkahwin sampai sekarang beranak pinak, hidup di satu bumbung tuan-tuan. Satu bumbung. Saya telefon mereka 2 kali tuan-tuan, tak sempat nak jumpa mereka. Saya nampak suasananya macam adik kakak, macam adik kakak, macam adik kakak begitu. Bahasanya bahasa adik kakak antara isteri yang pertama dengan isteri yang kedua dengan suaminya. Bahasanya bahasa yang dicemburui oleh kita tuan-tuan. Keistimewaan kemesraannya dicemburui oleh kita. Dan kita nak konsentrate malam ni namanya terapi hati tuan-tuan. Macam mana merawat hati? Macam mana merawat jiwa? Macam mana merawat perasaan? Sudah tentu ada perasaan cemburu. Macam mana merawatnya? Sudah tentu ada perasaan kita dianaktirikan, kita dikurangkan, yang seorang tu dilebihkan. Mesti ada tuan-tuan dan puan. Tapi macam mana keluarga ini, seorang suami, 2 orang isteri, diam satu bumbung, anak ada 10 orang. 9 daripada isteri yang pertama, 1 orang daripada isteri yang kedua. Macam mana mereka hidup dalam suasana itu? Saya telefon tuan-tuan tak kira hari, dalam 10 hari bulan Zulhijjah ni, puasa mereka berhari-hari mereka berpuasa. 10 hari mereka berpuasa tuan-tuan dan puan. Itulah antara rasanya merawat sakit-sakit hati, sakit jiwa yang dapat mereka letakkan di rumah tangga mereka insya-Allah. Jadi para penonton saya nak beritahu awal-awal malam ni 9.15 posternya pun dah ada tuan-tuan. Malam ni pukul 9.15 jangan lupa bagi tahu kawan, bagi tahu kawan yang berpoligami, yang tidak berpoligami, siapa pun. Yang pentingnya kita nak tahu macam mana insan-insan yang hidup di hadapan kita ini merawat hati mereka, terapi hati mereka, terapi jiwa mereka. Macam mana mereka tuan-tuan dan puan insya-Allah boleh hidup seperti adik-beradik buat sekian lamanya melahirkan zuriat-zuriat dalam suasana Allah sayang mereka,
Allah kasih mereka dan Allah cinta mereka. Okey tuan-tuan ya, kita like and share. Tolong like and share tuan-tuan. Tolong like and share. Dengan Ustaz ni, Ustaz Ernest Senegal ni, tuan-tuan akan tengok nanti. Quran ini, hadis ini, Quran ini, hadis ini. Pembicaraannya begini, ulasannya begini. Saya rasa tuan-tuan mantap. Biasanya saya sudah bersiaran dengan beliau lebih daripada 1 tahun tuan-tuan dan puan. Kemantapan daripada Quran dan hadis dan ulasan-ulasan beliau begitu tajam tuan-tuan dan puan. Yang inilah yang kita nanti-nantikan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, mari bagi tahu, like and share, bagi tahu anak kita, bagi tahu isteri, kejutkan je belum bangun, kejutkan. Masih ada lagi subuh, masih lagi waktu subuh tuan. Kejutkan, jangan tidak bangun. Tuan-tuan ya, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan ada orang kafir dalam rumah kita. Jangan ada anak kita tuan-tuan ni membawakan unsur-unsur kafir dalam rumah kita, dalam diri mereka dan sebagainya. Jadi ya, saya terus pergi kepada yang berbahagia, sahabat saya, teman saya, seorang imam di satu masjid yang agak besar di wilayah Persatuan, seorang pendakwah, seorang ilmuwan, seorang agamawan yang banyak mencurahkan bakti tuan-tuan kepada masyarakat, masyarakat di Indonesia, masyarakat di Malaysia dan di mana juga tuan-tuan dan puan. Kuliah-kuliahnya, syarahan-syarahannya, pembentangan-pembentangannya, saya merasakan tuan-tuan memang mendapat perhatian daripada masyarakat atas usaha beliau tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Inilah tuan-tuan, masya-Allah. Inilah Ustaz Ernest Senegal. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Ustaz, saya telah memulakan sedikit dengan hari Jumaat Ustaz. Kita masih nak cerita hidup berteraskan syariat. Hidup berteraskan syariat sudah tentulah apa yang saya sebutkan tadi, Ustaz ulas sikit. Kerana itu adalah salah satu daripada tiang-tiang syariat dalam hidup kita ni. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasa syukur yang tidak terhingga Ustaz di pagi hari ini. Hari Jumaat di pagi, Allah masih lagi mendapatkan roh dalam badan kita dan memberikan lagi kita ruang untuk menatap di pagi hari ini. Masya Allah, udara yang begitu bebas tanpa cukai Ustaz. Pemandangan tanpa cukai, pendengaran tanpa cukai, minum sebanyaknya air Sabah Selangor Ustaz. Walaupun satu ketika bila air tak ada, kita mau ngomel macam-macam. Sekarang ni pula kita diserang dengan berbagai pandemik Ustaz. Bala dan bencana, Masya Allah Ustaz. Saya nak komen sikit apa yang kita sebutkan pada hari Jumaat ini Ustaz. Saya hanya lihat soal nilai syukur Ustaz. Itu yang saya nampak dalam syariat ini. Saya nak bertupangkan dan berpaksikan kepada sepotong ayat surah An-Nur ayat 63 Ustaz. Ya, sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dalam ayat lain disebutkan juga wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulma wala hatma. Saya nak berangkat daripada ayat Quran ini Ustaz. Ayat yang pertama tu saya nak bahaskan sedikit. Tuhan kata, oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat-ingat serta berjaga-jaga jangan sampai mereka ditimpa bala bencana, ditimpa azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Kita nampak Ustaz, bila kita tak solat macam tak ada apa-apa. Bila kita tak puasa macam tak ada apa-apa. Melawan orang tua, mengingkari segala janji. Saya baru-baru ni Ustaz pergi ke satu tempat, Masya Allah. Ustaz tunggu saya dekat situ. Saya datang dalam 1 jam. 3 jam Ustaz tak datang. Yang berjanji ni Ustaz, dia tak merasakan itu syariat. Ini masalah kita Ustaz. Janji, kalau yang bukan berkenaan soal mendatangkan kebendaan, orang akan datang. Tapi kalau bukan hanya janji biasa Ustaz, payah kita nak menepati. Saya nak garis bawahi. Nilai keimanan kita, ungkapan kita kepada sesuatu ucapan, itu akan boleh mendatangkan musibah kepada kita. Oleh itu, jangan kita kata kalau kita aman-aman saja. Pagi ni kita aman, petang kita aman, tengah hari kita aman. Tak sembahyang aman, tak puasa aman. Ambil hak orang pun aman Ustaz. Masya Allah Ustaz. Yang Tuhan kata antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Tengok. Kamu hendaklah berjaga-jaga jangan sampai mereka ditimpa bala, bencana atau ditimpa azab siksa disebabkan perkara-perkara yang kamu rasakan
bahawa sesuatu yang telah disediakan Tuhan itu macam tidak ada apa-apa gitu Ustaz. Kalau sempat ini timbul perasaan ini Ustaz, saya takut sangat. Tuhan selalu bagi jaminan arahan kepada kita, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal, tapi dengan syarat Ustaz ada amal salehnya. Amal saleh tadi yang saya katakan jangan sampai tak buat. Bila tidak buat Ustaz, musibah akan datang, azab akan datang. Ustaz boleh tak percaya hari ini? Kenapa COVID tak hilang-hilang? Apa salah kita? Salah kita sebab kita fitnah banyak Ustaz. Allah. Fitnah orang politik, fitnah isteri, fitnah anak-anak, fitnah jiran tetangga Ustaz. Saya tak nampak Allah. di Malaysia sekarang ni. Kita jangan pandang dunia Ustaz. Kita pandang komuniti kita di Malaysia ini. Yang kita berpusat di Putrajaya Ustaz. Apa penyelesaian kita Ustaz? Tak ada yang nampak. Kita tengok rasa takut orang kepada pengkhianatan itu sehingga mereka tidak merasakan satu musibah yang tengah melanda kita Ustaz. Sebab itu siapa yang beramal, beramal itu artinya syariat Ustaz. Kalau kita kekal solat 5 waktu Ustaz, menepati janji, Ustaz nak ambil janjilah dulu Ustaz. Agak-agak fitnah kita dapat, kita bongkar, dapat kita hilang. Sebab melalui kedudukan solat itulah yang akan dapat kita selesaikan. Dengan Tuhan kata apa dia? Wa may ya'mal minas solihat wa huwa mu'min fala yakhafu zulma. Tengok Ustaz. Fala yakhafu zulma wala hadma. Ya, maka dia kata sesiapa yang mengerjakan sebarang amal soleh sedang ia beriman, maka tidaklah seharusnya ia merasa takut dianiaya atau dikurangkan sedikit daripada pahalanya. Jangan bimbang. Sebab itu syariat yang ditugaskan Tuhan kepada kita makhluk ini, Tuhan tak bagi jaminan. Apa jaminan Tuhan? Fala yakhafu zulma. Mereka tidak akan dizalimi. Ustaz merasakan hari ini, siapa yang tak menzalimi kita Ustaz? Antara kita sesama kita orang Islam Ustaz. Berlaku banyak. Memang kasar bunyinya. Tapi Tuhan sebutkan kalau orang beriman, beramal saleh, fala yakhafu zulma wala hatma. Kalau yang menjadikan kita ni dah bagi jaminan, menjalankan syariat ini, dijamin Tuhan tidak akan terkena kezaliman dan sedikit pun pahalanya tidak akan dikurangkan. Apa pemburuan kita Ustaz dalam dunia ini? Saya nak tanya Ustaz, apa yang kita buru sebenarnya? Innal ladina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ditekankan lagi ayat itu. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh, Allah melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan perasaan kasih sayang terhadap mereka dalam hati orang ramai. Pemimpin Ustaz yang saya nampak punya peranan paling hebat menghilangkan fitnah, menghilangkan kezaliman. Seorang bapa dalam rumah tangga Ustaz berhak sangat menghilangkan segala macam bentuk kezaliman. Jadi kalau peranan-peranan ini sudah tidak ada lagi Ustaz, bagaimana kita akan menampakkan rahmat? Bagaimana kita akan menanamkan perasaan kasih sayang terhadap mereka dalam hati orang ramai? Kenapa orang ramai? Saya nampak sentuhan-sentuhan dekat sini Ustaz. Masalah-masalah kita yang kita hadapi hari ini adalah masalah orang sudah tidak beramal dengan syariat. Tipis sangat harapan kita Ustaz. Saya Ustaz peribadi Ustaz yang kita sudah sembahyang, orang kata sudah takut tak bersolat berjamaah. Masih lagi dihinggapi penyakit-penyakit rasa nak menzalimi orang. Masa lagi tak yakin. Saya semalam Ustaz dapat telefon daripada Indonesia, rakan saya baru saja berpulang ke rahmatullah. Saya selalu berpesan dekat mereka, pandemik mati, tak pandemik pun kita mati. Tak ada musibah ni pun Ustaz, tak ada sudah pun kita tetap mati. Cuman persoalan kita tengah hidup ini, yakin tak kita Tuhan yang Tuhan kata fala yakhafu zulma wala hatma. Yang kita tidak akan dizalimi dan sedikit pun pahala kita tidak dikurangkan. Sampai situ Ustaz. Saya punya mukadimah hari ini. InsyaAllah. Ustaz, masih lagi dalam hari Jumaat ini, kita bercerita para penonton dan mata sekalian ialah hidup berteraskan syariat. Hidup berpastikan syariat. Artinya, kalau tuan-tuan saya tidak berpaksikan syariat dalam hidup ini, mengambil syariat sebagai sandaran kita, tuan-tuan dan puan, tak ada arti guna hidup, tuan-tuan. Tak ada arti guna hidup. Kalau Allah tidak bersama dengan kita, tidak ada arti hidup. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bersama dengan dia di Telaga Al-Kausar nanti, tidak ada arti hidup.
Kalau kita dengan isteri dan anak-anak hanya makan tidur saja, tak guna hidup, tuan-tuan dan puan. Kalau anak-anak kita tidak dididik, ada teman-teman saya, tuan-tuan, ustaz-ustaz mengatakan, menternak anak-anak, menternak. Bukan mendidik, menternak anak-anak, tak guna hidup, tuan-tuan dan puan. Kalau di pagi Jumaat yang mulia ini, tuan-tuan dan puan, sekarang ni, yang mulia ni, kalau anak kita masih lagi beradu, anak kita dengan bantalnya, dengan tilamnya, dengan selimutnya, tuan-tuan, isteri masih lagi, suami masih lagi, kaum keluarga dalam rumah tu masih lagi, lampu tak pasang lagi sekarang ni. Tuan-tuan dan puan, bayangkan bagaimana caranya kita nak mendapatkan, tuan-tuan, nak mendapatkan kedamaian dalam hidup. Bagaimana kita nak dapatkan kasih sayang Allah. Tuan-tuan tak boleh hidup kalau Allah tak sayang kita. Anak kita tak boleh berkembang kalau Allah tak kasih kepada kita, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya nak bacakan, tuan-tuan, sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan Jumaat ini. Tuan-tuan, saya bacakan dia punya pengertiannya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sesungguhnya hari Jumaat, ini hadis, tuan-tuan, ya. Sesungguhnya nanti saya nak minta ustaz akan ulas, tuan-tuan. Pada hari Jumaat ni kita konsentrate sikit syariat, melaksanakan syariat pada hari Jumaat yang sangat mulia, iaitu Sayyidul Ayyam dan Ummul Ayyam ini, insya-Allah. Sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu kepada segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungan itu di sisi Allah lebih agung. Tuan-tuan, hari Jumaat ini kalau ikut hadis ini lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Tuan-tuan cuba bayangkan, hari Jumaat hari ini dalam hadis ini disebut lebih agung daripada hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Apa lagi disebut? Ini kerana pada hari Jumaat tersebut terdapat 5 perkara besar. Ustaz, 5 perkara besar yang Ustaz akan ulas. Pertama, ini kerana pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar. Padanya diciptakan dan diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam. Tuan-tuan, diciptakan Nabi Adam, diturunkan ke bumi, diwafatkan Nabi Adam ini, tuan-tuan. Diwafatkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Yang kedua, padanya juga terdapat satu masa apabila seorang itu meminta sesuatu, berdoa kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya sebagaimana jika tidak meminta sesuatu yang haram. Asalkan tidak meminta satu haram, pasti. Dalam hadis ini, translationnya, pasti. Doa pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padanya juga akan berlakunya kiamat. Masya Allah. Pada hari Jumaat akan berlakunya kiamat. Dan pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit dan di bumi, angin, gunung dan laut, melainkan semuanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan bayangkan, malaikat mendekati Allah kerana malaikat takut kepada Allah. Malaikat tak pernah berdosa, tuan-tuan. Malaikat tak pernah berdosa. Kalau misalnya dijadikan dia rukuk, sampai hari kiamat dia rukuk. Kalau menjadikan dia bertasbih, sampai hari kiamat dia bertasbih. Dia tak pernah ada dosa, tuan-tuan. Dia tak pernah ada dosa. Tapi dia adalah yang paling hampir dengan Allah. Dalam pada itu pun rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Ustaz, inilah yang 5 perkara, Ustaz. Tolong Ustaz. Ustaz ulas dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, Ustaz. 5 perkara tersebut. Sila, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, ya. Jadi apa yang Ustaz dah terangkan ni tadi, pada saya tidak mengulas lebih panjang hal itu. Cuma saya nak kaitkan begini, Ustaz. Dalam kita berilmu dengan amal ini, Ustaz. Saya nak bagi kunci kepada apa yang Ustaz sebutkan tadi. Apa yang benda yang amat yang saya bimbangkan dalam sekarang ini, Ustaz. Kalau kita baca fadilat amal ini, Ustaz, Masya Allah. Cuma tinggal lagi yang paling amat kita takuti, saya kembali kepada sepotong ayat balik dalam surah Fussilat, Ustaz. Mungkin ini agak-agak satu kepada muslim-muslimat sekalian lah yang saya harapkan. Kalau hari Jumaat ini keagungan segala hari, yang puasa kita kata keagungan dalam konteks bulan, tapi yang paling saya takutkan dalam kita beramal, Ustaz, yang diungkap dalam surah Fussilat ayat yang ke-5. Coba kita tatap balik. Sebelum saya nak bahas apa yang Ustaz katakan tadi. Saya tak habis tadi membahaskan ayat tadi, Ustaz, ya. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Muslimin muslimat sekalian di mana juga anda berada, mari kita tatap balik sedikit. Saya nak sambung-sambungkan ayat ini sebelum saya bahaskan apa yang Ustaz sebutkan tadi.
Mereka berkata hati kami tertutup terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Ini satu poin Ustaz yang amat kita takuti. Saya Ustaz melihat fadilat amal ini memang sesuatu benda yang menggembirakan kita pada orang yang sudah confident beriman Ustaz. Dia datang kegairahan itu, apa yang Ustaz bahaskan tadi. Kalau kita baca fadilat amal ini, banyak kegairahan kita. Kita bahas satu benda. Tapi yang kali kita bimbang, saya nak serukan kepada seluruh yang sempat mendengar benda ini. Apa mereka kata? Mereka berkata hati kami tertutup terhadap apa yang kau serukan kepada kami dan telinga kami dah tuli. Masya Allah. Wa fi adanina waqrun. Tengok Ustaz, kita pakai dua-dua benda ni. Ustaz sebutkan tadi. Apa yang Ustaz bimbang? Kita bimbang anak-anak tak solat tadi. Kita bimbang anak-anak tak puasa. Sebab kita bimbang jiran-jiran kita bergaduh dengan jiran Ustaz. Kalau kita janji 1000 macam fadilat Ustaz, kalau sudah mungkin ada diserukan sesuatu yang Ustaz bacakan tadi tidak ada daya tariknya dan sudah telinga sudah tertutup, Masya Allah. Dan di antara kami dikata wa min bainina wa bainika hijab. Dan di antara kami dan di antara kamu ada hijab, ada dinding Ustaz. Ustaz dah sebut beberapa fadilat tadi. Kalau kita baca fadilat di berbagai tempat, khususnya Ustaz rakan-rakan kita orang tabligh, banyak mereka ni berbicara soal fadilat amalan. Kenapa Ustaz? Masalahnya bila kita yang mendengar di situ, bila kita nak mengajak orang Ustaz, yang paling saya bimbang itu bukan soal fadilatnya Ustaz. Mereka memahami soal fadilat itu kelebihan. Tapi yang paling kita bimbang, yang kita takut, wa man azlamu man iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Itu yang kita bimbang sangat. Dia tidak ada rasa ketepatan, rasa kerangsangan. Itu sebab apa? Wa min bainina wa bainika hijab. Kalau sudah ada hijab Ustaz ceritalah 1000 fadilat pada orang. Saya suka Ustaz begini Ustaz. Ustaz sebutkan tadi banyak fadilat. Biar saya nampak apa benda yang orang tak jadi fahami fadilat. Kenapa kita jadi tidak berbaik dengan jiran? Kenapa kita sampai sekarang tak boleh memenjanji? Kenapa pemimpin kita tak dapat pemimpin yang penuh dengan mawaddah warahmah? Yang digunakan sekali orang-orang nak bakal. Saya yang bimbang yang paling serakut ini, wa bainina wa bainaka hijab. Ada hijab. Apa Tuhan kata lagi? Fa'amal innana amilun. Maka lakukanlah. Maka lakukanlah apa yang kau sukai, kami juga akan lakukan apa yang kami sukai. Kalau kau tak anda dengar fadilat, tak anda dengar solat, tak anda buat syariat, kalau sempat dah Tuhan kata fa'amal innana amilun. Kau buatlah apa yang kau nak. Kalau sempat ini Ustaz yang kita dapat hari ini, kalau pandemik ini datang, musibah ni berada di tengah kita Ustaz, saya tidak ada rasa keheranan Ustaz. Tidak ada rasa keheranan. Orang berimpak nak pergi tangkap gambar Ustaz. Itu kan syariat Ustaz. Saya Ustaz ambil beberapa sumbako kata orang Indonesia. Bakul penuh dengan makanan. Ustaz kalau Ustaz bawa benda ni, harap kena tangkap gambar ya. Sebab saya nak report kepada yang memberi. Coba Ustaz lihat. Apa tidak ada hijab antara si pemberi dengan si penerima, sudah hilang rasa keyakinan Ustaz. Yakin itu syariat. Oleh kerana itu, apabila benda ni sudah tidak bertapak, Ustaz tahu apa fadilat bersedekah? Kita boleh tanya semua orang. Kita tanya fadilat solat. Kita tanya fadilat puasa. Kita tanya fadilat berbuat baik kepada ibu bapa. Tapi kalau sempat Tuhan kata pada kita, wa min bainina wa bainik hijab. Antara kami dan engkau ada dinding. Bagaimana kita nak buat syariat ni lagi cantik Ustaz? Lantas Tuhan kata, fa'amal innana amilun. Kamu lakukanlah apa yang kamu buat. Ustaz marah dengan anak. Kita marah dengan murid. Kerajaan nak marah dengan rakyat, contoh dia. Walaupun mereka tak layak dengan marah dengan rakyat. Tapi kalau kita marah dengan anak, hilang rasa tu frustasi kita mengatakan, dah lah, kau buatlah apa yang kau nak. Agak-agak apa Ustaz? Kita nampak benda-benda yang kita janjikan selama ni. 1000 fadilat dalam beramal, agak-agak mereka mampu tak buat. Itu persoalan Ustaz. Sebelum saya masuk kepada apa yang Ustaz sebutkan tadi. Ustaz boleh komen benda ni Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, apa yang ditekankan sangat oleh Ustaz di tuan-tuan dan puan ialah kekuatan dalaman kita. Ya. Bagilah apa pun, bagilah apa tawaran-tawaran. Tuan-tuan, tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya tuan-tuan, kita melakukan sembahyang sunat subuh pagi ni. Sembahyang sunat, bukan sembahyang fardunya. Sembahyang sunat subuh ni tuan-tuan, ganjarannya dunia dan seisi-isinya tuan-tuan. Cuma yang tuan-tuan. Kita melakukan sembahyang isyraq pagi ni, sembahyang isyraq tuan-tuan, sembahyang isyraq.
ganjarannya seperti menunaikan haji dan umrah, tuan-tuan. Itu tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi persoalannya, berapa orang yang terima tawaran itu? Berapa orang yang ambil tawaran itu? Berapa orang yang serius dengan tawaran itu? Berapa orang yang mengkaji tawaran itu? Berapa orang yang ambil ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala? Tak payah persoalkan, tuan-tuan. Ambil tawaran-tawaran itu. Dan tawaran hari Jumaat yang saya baca tadi 5 perkara, tuan-tuan, dalam hadis. Tawaran pengampunan daripada Allah. Tawaran tentang kerjasama antara kita, suami, isteri, anak dan sebagainya. Allah tawarkan pagi ini. Malaikat-malaikat, tuan-tuan, berhimpun, tuan-tuan, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut untuk berdepan dengan Allah. Malaikat rasa takut berdepan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu tawarannya kepada kita. Kita makhluk macam mana, tuan-tuan? Makhluk yang namanya insan ini bagaimana? Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah pagi ni, tuan-tuan, bila kita berbincang hidup berteraskan syariat, Ustaz dah ulas tadi, tuan-tuan. Ustaz dah ulas tadi, cantik. Daripada respon yang pertama, daripada respon yang kedua, Ustaz ni konsisten. Ustaz Ernest Senegal ni, tuan-tuan, konsisten dia. Apa dia konsistennya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berjihadlah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebarkan ilmu, dapatkan ilmu, hayati ilmu, hayati Islam, datang ke masjid, bacalah Quran, konsisten, tuan-tuan. Daripada hari yang pertama saya jumpa Ustaz sampai sekarang ini, tuan-tuan, konsisten. Jadi konsistensi ni, Ustaz, maknanya kita istiqamah memegang sesuatu ni, kita pegang betul-betul macam Islam ni, kita gigit Islam ni, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan, pengertian kita gigit Islam ini, tuan-tuan, kita gigit ni. Jangan lepaskan Islam ni daripada gigitan kita itu. Macam mana, Ustaz? Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Muslim-muslimat sekalian, saya nak perkukuhkan tadi ketagihan, Ustaz. Orang kalau, minta maaf lah, kalau orang isap dadah tu, Ustaz, saya nak sambung sikit. Orang isap dadah ni bila tak dapat benda, Ustaz, dia menggigil. Tu Ustaz sebut tadi perkara menggigil ini. Kalau orang yang kaki bola, Ustaz, tak kira pukul jam apa pun, Ustaz. Tak kira jam apa, orang kaki badminton. Saya pernah ulas dulu orang badminton, Ustaz, antara Malaysia dengan Indonesia. Samping ketagih dalam, Ustaz, sampai isinya nak menang Malaysia ni, kalah Malaysia, Ustaz. 3 jam kemudian dia kena serangan jantung, dia mati, Ustaz. Ini apa? Sebab ada isi dalamannya terlalu kuat. Itulah yang dimiliki sahabat itu, Ustaz. Saya panggil tu radikal, Ustaz. Banyak sekarang ni saya suka sangat, kita ni kalau solat itu dipanggil radikal. Orang yang kekal sembahyang 5 waktu tu radikal. Dia berakar umbi, Ustaz. Orang yang kaki sembahyang 5 waktu ni, Ustaz, setengah jam lagi sebelum waktu itu ada radikal dalam. Kalau kita beribadat tak ada radikal tu payah. Semuanya menganggap ringan. Tap sekejap nantilah, sekejap nantilah, sekejap nanti. Tapi kalau bab lain tak ada sekejap, langsung keluar. Tak payah ambil sembahyang, terus keluar. Tengok Tuhan sayangkan. Saya nak ulas Ustaz apa yang Ustaz sebutkan tadi, mengingkiskan soal istiqamah. Kenapa orang tidak bersariat, Ustaz? Tengok an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya syarat, Ustaz. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shama ramadana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Apa maklumat hidup kalau tak ke surga, Ustaz? Kenapa Ustaz radikal sangat Islam? Saya nak masuk surga. Tapi Tuhan bagi sederhana. Jahada fi sabilillahi au jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afala nubashshirun nas. Tengok. Afala nubashshirun nas di tengah 3 kali. Qala inna fil jannati mi'atin darajatin a'addahu Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ar. Fa idza sa'altumuhu Allah fa as'aluhu al firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjur anharul jannah. Kita bercakap soal Islam ni, saat maklamanya surga. Kita bercakap bahawa Islam ni dah aman di alam barzakh. Kita bercakap bahawa syariat ni supaya kita tenteram dekat dunia ni. Kenapa tidak ada ketenteraman? Sebab orang sudah hilang istiqamah. Rasa ketagih. Kenapa sahabat-sahabat melihat perang, Ustaz? Sahabat pergi berperang, Ustaz. Kalau kita baca surah Al-Adiyat, Ustaz, malu kita. Kuda disebutkan menyerang di tengah musuh waktu pagi subuh. Yang kita ni bertungkus lumur dengan selimut. Berperang dengan anak, berperang dengan isteri, berperang dengan jiran. Buruk sangka dengan semua orang pagi-pagi, Ustaz. Masya Allah.
Sahabat-sahabat tengok perang dia nampak surga. Sahabat-sahabat berperang dia nampak bidadari, Ustaz. Sahabat-sahabat berperang dia nampak istana. Bukankah ini kegilaan kita, Ustaz? Coba tanya yang namanya manusia, apa agama sekalipun. Kalau dia tak gila dengan istana, itu bukan orang, Ustaz. Kalau tak gila dengan perempuan cantik, itu bukan orang, Ustaz. Kalau tak gila dengan harta benda, Ustaz, dia bukan orang, Ustaz. Sebab yang membuat masalah kita 3 perkara. Ini apa kata Nabi? Daripada Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman, tengok syarat dia senang nampaknya. Tapi hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak bagi, Ustaz tak dapat. Ustaz nak mengemis macam mana pun, hai manusia di luar sana. Kamu nak mengemislah. Kalau Tuhan tak bagi, kita tak gila kan memang tak dapat. Man amana billah wa bil barang siapa beriman dengan Allah dan yakin kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi wa aqamas shalah, dia dirikan solat. Apalagi wa shama Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Kana haqqan 'ala Allah, inilah satu benteng yang hakikatnya ajaran Islam itu, syariat itu, apa Tuhan kata? Ayyudkhilahul jannah. Tengok, Allah akan masukkan dekat surga, Ustaz. Ustaz fikir bila kita beriman tu dalaman, beriman dengan Rasul tu dalaman. Wa aqamas shalah, nampak pergerakan kita pergi ke masjid, Ustaz. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakat. Senang saja. Orang yang memakmurkan masjid, orang beriman kepada Allah dan yakin kepada pembalasan Tuhan. Kau itu gagasannya, Ustaz, negara ni akan cantik. Seorang bapa akan cantik. Seorang isteri akan cantik. Jiran tetangga akan jadi cantik. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, yakin kepada Rasulnya, kemudian melaksanakan syariat berupa solat dan puasa di bulan Ramadan, Nabi kata, kana haqqan 'ala Allah, itu yang hak Tuhan kita nak buat. Apa balasannya? Ayyudkhilahul jannah, Allah masuk dekat surga. Tak bermodal, dia tak sebut zakat, Ustaz. Tak dimasukkan haji, sebab itu bermodal. Kita ni kedekut, Ustaz, kita ni bakhil. Janganlah cakap kita ni penderma. Elok kita buat, kalau kita ada derma sikit, alhamdulillah lah, Ustaz. Kita ni sayang harta, Ustaz. Al-malu hubban jammah. Kita ni tamak, sayang dengan harta itu. Begitulah sahabat-sahabat dulu sayang dengan agama ni, sebagaimana kita sayang dengan harta, Ustaz. Nak kereta sebiji, 2, 3, 4 biji. Mobil, kereta, duit, rumah, tanah. Masya Allah. Kenapa disebutkan ini dalaman? Iman itu berdalam. Nabi Muhammad SAW dah 1400 tahun, ia tak ada dengan kita. Tapi ditinggalkan pesanan yang cukup ajaib. Kamu beriman kepada Allah dan yakin kepada Rasul, dirikan solat, buat puasa, ini yang hak. Ayyudkhilahul jannah, pasti kamu akan masuk surga. Masya Allah, Ustaz. Saya tak sambung lagi, Ustaz, panjang hadis ini. Ustaz ulas sikit tu benda. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana Ustaz Ernest, tuan-tuan, beria-ia, tuan-tuan dan puan. Beria-ia. Beria-ia untuk apa, tuan-tuan dan puan? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua diberi hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok cara dia bercakap, cara dia mengulas Quran, cara dia mengulas hadis. Tak ada lain perkataan, tuan-tuan. Sungguh-sungguh beria-ia. Seluruh jiwanya, tuan-tuan, adalah jiwa dakwah. Dia nak mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Jumaat yang sangat mulia ni, tuan-tuan. Terimalah Islam, terimalah Allah, terimalah Rasulnya. Berjalanlah atas jalan raya Allah, atas jalan raya Rasul, atas highway Allah, atas highway Rasul, atas tangga Allah, atas tangga Rasul. Tuan, ini dia, atas platform Allah, atas platform Rasul. Ini, tuan-tuan dan puan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ustaz ulas ni, ini jalanku yang lurus. Ikut jalan ni. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain mempersempang jauhkan kamu daripada jalan yang lurus yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan tabi'in. Ini jalan yang lurus. Ustaz bagi tahu kepada para penonton yang hormati sekalian. Banyak jalan, tuan-tuan. Caukit ada jalan, Sungai Pencala ada jalan, berbagai-bagai jalan, Ustaz.
Nak pergi ke utara ada jalan, bagi timur ke jalan, bagi selatan ada jalan, highway sana highway, itu jalan. Satu lagi jalan kehidupan tuan-tuan. Jalan nak kaya macam ini, jalan nak senang macam ini, jalan kita nak supaya rumah kita dapat rahmat daripada Allah. Ini ada jalan-jalannya. Tapi jalan agama, jalan yang lurus ini, jalan yang lurus bagaimana yang disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan yang lurus, ikut beristiqamahlah kamu, ikut jalan yang lurus ini. Jalan yang mana Ustaz? Sila Ustaz. Dalam konteks Ustaz membincangkan tentang syariat menjadi panduan dalam kehidupan kita Ustaz. Sila Ustaz. Kayanya Tuhan Ustaz, sayangnya Tuhan kat kita. Orang yang tak ikut syariat makan Ustaz. Ini masalah kita. Orang yang tak beriman kaya raya Ustaz. Inilah dugaan istidraj Ustaz. Bila disebutkan jalan istiqamah ni Ustaz, An Abi Darda saya nak bahaskan sepotong hadis yang berkenaan dengan apa yang kita sebutkan Ustaz. Masih berkenaan dengan syariat. Wa Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun. Bila disebut khamsun itu 5 perkara, orang terbayang rukun Islam. Itu. Kita jangan lihat benda ni benda ringan. Inilah siratal mustaqim yang kita minta dalam Fatihah. Khamsun man jaa bihinna ma'a iman dakhalal jannah. Man hafaza ala salawatil khamsi ala udu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Ini siratal mustaqim. Wa sama ramadana wa hajjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Wa ata zakata taibatan biha nafsu wa addal amanah. Wa addal amanah. Qila ya Rasulullah, wa ma adaul amanah? Masya Allah. Qala al-huslu minal janaba innallaha lam ya'mad ibni Adam ala kulli sa'mid dini ghairaha. Masya Allah. Tepat sangat apa yang Ustaz tanya. Saya bila sebut siratal mustaqim Ustaz ni terbayang di kepala saya, mesti yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Itu dasar kita tu. Hidup ni dasar itu. Beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar Allah. Titik Ustaz. Itu dalaman saya panggil, orang tak tahu. Yang luaran ini Ustaz, ini yang luarannya dia. Sayyidina Abu Darda meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang datang bertemu dengan Allah. Pandai kita nak mati Ustaz. Ustaz ni tadi semalam saya komplain 80 lebih, rupanya 70 lebih Ustaz. Ustaz nak pasti akan bertemu dengan Allah. Fal ya'mal amalan solihah. Nak bertemu dengan Tuhan, beramal soleh wala nusyrik. Jangan berlaku syirik. Itu syarat bertemu dengan Allah. Nabi bahaskan daripada Abu Darda ini. Dia kata, siapa yang datang bertemu dengan Allah, membawa 5 amalan yang telah dilakukannya dengan penuh iman, dibawanya yang 5 ni, 5 perkara yang dipenuhi dengan iman, masuk surga Ustaz. Allah Ustaz, kita mengantuk malam, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji Ustaz. Kalau kita tanya maklumat semua orang Ustaz, tak kira pemimpin di zaman Nabi sampai sekarang ini, kalau 5 perkara ni kita bawa, kalau kata orang kampung saya Ustaz, kita lanja, taruh dekat bahu ni. Bila kita buat dekat bahu, kita lanja benda ni, ada orang nampak, ada yang tak nampak. Yang tak nampak tu iman kita. Yang nampak yang kita lanja tu solat. Nabi kata, siapa yang datang berulang-alik ke masjid, kamu yakin dia itu orang beriman. Habis cerita. Itulah pembahasan kita. Tapi kalau tak ke masjid Ustaz, Masya Allah. Khamsun. Man ja'a bihinna ma'a iman dakhalal jannah. Barang siapa yang membawa ini, membawa iman ini 5 perkara, ya, mereka akan dimasukkan Tuhan kepada surga. Apa dia? Man hafadhala salatil khamsi. Siapa yang memelihara solat 5 waktu, ditunaikannya, kemudian ala udu'ihinna, disempurnakan uduknya, wa ruku'ihinna, dan sempurnakan rukuknya, wa sujudihinna, dan sempurnakan sujudnya, wa mawaqihinna, dan dilakukannya tepat pada waktu dia Ustaz. Dia berhak masuk surga. Syariat apa lagi Ustaz nak cerita dekat Islam ini? Benda simple, ringan. Allah ni tak berat lah Ustaz. Yang kenapa kita berat sangat pergi ke pejabat tepat waktu dia, itu boleh kita buat. Hanya kena nak mendapat habuan mungkin 3,000, 4,000, 6,000.
tepat itu. Tapi kenapa wa mawaqitihinna melaksanakan ketika dia dengan uduknya, dengan rukuknya, dengan sujudnya tepat dengan masa waktu-waktu yang telah ditentukan itu, masya-Allah. Sujudnya dan waktunya yang betul dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa mawaqi. Saya nak ambil Ustaz perkataan wa mawaqitihinna, tepat dengan waktu dia. Kalau Ustaz kata tadi, coba tunjuk apa siratal mustaqim. Itulah kalau kita kekal orang pergi melaksanakan solatnya dengan uduknya, dengan rukuknya, dengan sujudnya tepat pada waktunya. Wasama Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjal baiti in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji apabila ada kemampuan. Agak-agak Ustaz apa lagi? Ustaz rasa ringan tak benda ni? Saya nak tanya, kalau kita berdirikan seorang hamba Allah, kamu nak surga tak? Uduk apa sakitnya kita beruduk, Ustaz? Hanya nak basuh kepada dua tempat. Kemudian kita beristinja. Kemudian kita pergi solat. Kemudian kita ada dalam solat, ada ruku, ada sujud. Tapi yang disebut diberi penekanan, Ustaz, bukankah Nabi kata apa Tuhan yang paling sangat suka kepada kita? Maksudnya solat-solatu li waktiha. Solat tepat pada waktunya. Haji tepat pada waktunya. Ramadan tetap pada waktunya. Kenapa disebutkan uduk? Sebab uduk itu zahir kebersihan, Ustaz. Ustaz, kita nak pergi ke tempat ibadat lain daripada masjid. Orang tak ada beruduk, Ustaz. Tengok Tuhan sayang kat kita. Nak pergi tempat beribadat, dia tak terima orang tak beruduk. Benda kecil, tapi di sisi Tuhan tu besar. Boleh tak kita radikalkan benda tu besar? Kita kalau ragu-ragu dekat masjid batal uduk, segera keluar. Jadi persoalan kita sekarang ni, syariat kita yang mengikut yang Tuhan kata siratal mustaqim, pada saya paling simple. Paling simple, Ustaz. Baik, saya nak teruskan Ustaz sikit lagi benda ni. Dia timbul satu masalah, dia kata wa'at zakat tatibatan biha nafsu, kemudian kamu berikan zakat benda yang paling kamu sayang, ya, wa'addal amanah. Wahai Rasulullah, apakah yang menunaikan amanah itu? Baginda menjawab, iaitu al-ghuslu minal janabah. Jangan dipikir amanah tadi kita pegang amanah, Ustaz. Amanah itu dimaksudkan dalam ni al-ghuslu minal janabah, mandi junub, Ustaz. Tengok, sampai kategori orang masuk surga ni menjaga mandi junubnya, Ustaz. Allah. Saya kadang-kadang bila tengok Ustaz, orang yang baru kahwin, nak baru kahwin, bila kita interview masalah mandi junub saja, Ustaz. Tukak, kukak, Ustaz. Payah nak jawab. Bayangkan anak-anak zuriat dan keturunan yang dilahirkan orang tak menyempurnakan amanah. Dan sahabat tanya, amanah itu apa? Qala Rasulullah SAW, al-ghuslu minal janabah. Amanah itu mandi junub. Jangan kita dengar, Ustaz. Yang kita dengar amanah seorang bos pegang jawatan. Perdana Menteri pegang jabatan. Menteri pegang jabatan. Bendahari pegang duit. Itu amanah. Amanah yang dimaksudkan di sini, dia kata, wa ma adaul amanah. Apa itu amanah? Al-ghuslu minal janabah. Itulah yang disebut dengan Madinah. Inna allaha lam ya'mani ibnu adama ala syai'in min dini ghairaha. Kerana sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menaruh kepercayaan kepada anak Adam terhadap mana-mana amalannya, agamanya, selain daripada mandi junub. Kerana mandi junub itu ialah amalan yang tersembunyi. Hanya ketakutan kepada Allah sahaja yang mendorong seseorang itu untuk melakukannya, Ustaz. Ustaz nampak? Kita mandi junub itu dekat bilik ayak. Sama ada berdua dengan isteri atau kita seorang-seorang. Kita berinteraksi dengan Tuhan, Ustaz. Mandi-mandi saja. Mandi itu amanah. Jadi jangan kita perkecil-kecilkan itu ihdinas siratal mustaqim itu. Saya tak nampak benda lain, Ustaz, yang mengheret orang ke surga itu tak mandi junub, ada harapan masuk neraka, Ustaz. Minta maaf ini. Sebab Nabi sebut dekat situ kalimat hadisnya terang, Ustaz. Apa disebutkan? Saya nak ulang balik. Inna allaha lam ya'mani bina Adam ala syai'in min dini ghairaha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menaruh kepercayaan, lam ya'mani. Tidak menaruh kepercayaan kepada siapa? Ibnu Adam, kepada anak Adam ini, mana-mana amalan yang dilakukannya selain daripada mandi junub. Kerana mandi junub itu satu amalan yang tersembunyi,
Hanya ketakutan kepada Allah sahaja yang mendorong seseorang untuk melakukannya. Kita puasa, Ustaz. Kenapa? Kita dengan Tuhan. Mandi junub seakan-akan diisyaratkan. Seakan-akan kita mandi saja. Kata apa Ustaz ni cerita mandi ni bak mandi? Tak, mandi ni sampai soal hilang kepercayaan. Hilang keyakinan Tuhan. Alah, Tuhan ni kan tahu sangat Ustaz kita ni. Kalau malaikat tu agak boleh kita tipu lagi. Tapi kalau Tuhan, qaulukum, perkataan kamu, semuanya dapat dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Saya sampai sebelum saya bersambung kepada hadis seterusnya. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, begitulah tuan-tuan dan puan ya. Begitulah saranan-saranannya. Sehingga kan mandi wujud, mandi junub tuan-tuan ya. Mandi hadas besar tuan-tuan. Mandi hadas besar itu kunci tuan-tuan. Kunci kepada syurga. Ambil wuduk, kunci kepada syurga. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Tuan-tuan, ya. Dan Ustaz menyebutkan tadi tuan-tuan berbagai-bagai dalam Quran, dalam hadis yang tadi disebut oleh Ustaz tadi tentang keperluan tuan-tuan, keperluan saya hari ini, hari Jumaat ni tuan-tuan, berazamlah, bertekadlah kita tuan-tuan. Untuk apa? Musim Covid ini, musim lockdown ini, mari kita gunakan sepenuh saat-saatnya, sepenuh minit-minitnya, sepenuh jam-jamnya, sepenuh hari-harinya, sepenuh minggu-minggunya, sepenuh bulan-bulannya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab tuan-tuan dan perempuan ya, kalau tuan-tuan tengok ya, yang semalam sampai 11,000 dekat 12,000 tuan-tuan dan perempuan kes-kes baru, kematian yang melonjak. Di Indonesia tuan-tuan, yang jiran yang hampir kepada kita, kematian tuan-tuan dan perempuan, jangkitan lebih besar daripada India. Sekarang mengatasi India tuan-tuan, mengatasi India. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan ya, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau mereka termasuk golongan yang ditarik oleh Allah, dijemput oleh Allah, tapi tidak ada persediaan untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dikatakan untuk musim Covid ini, terutamanya dengan Delta variant ini, apa dia kata? Doktor-doktor kata apa ya tuan-tuan baca? Tuan-tuan baca, saya pernah baca. Jangan dekati siapa-siapa pun, jangan mendekati siapa-siapa pun. Hatta keluarga sendiri pun, kalau seboleh-bolehnya jangan masuk ke rumah kita musim sekarang ini tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya apa yang nak makan? Maknanya tuan-tuan, maut di depan kita, maut di depan kita. Pandang kanan maut, pandang kiri maut, pandang kanan maut, pandang depan maut, pandang belakang maut. Tetapi dalam keadaan memandang ini, di mana kita dari segi ibadah, di mana kita dari segi syariat, di mana kita dari segi akidah, di mana kita dari segi pelakon-pelakon ibadah, di mana kita dari segi akhlak. Inilah tuan-tuan yang disimpulkan oleh Ustaz dalam perbincangan. Dah 3 respon yang Ustaz berikan tadi. Tuan-tuan, sebelum saya berikan pada Ustaz untuk persidangan yang terakhir, Ustaz akan berikan menyimpulkannya. Yang pertama tuan-tuan dan puan ya, kita ada sijil wakaf. Sijil wakaf tunai tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, sijil wakaf tunai RM10, RM50, RM100. Tuan-tuan dapatkan, masukkan dalam akaun. Sijil itu kita akan postkan pun boleh, kita akan email pun boleh, kita WhatsApp pun boleh. Sijil wakaf tunai itu tuan-tuan dan puan. Saya harap kita nak bangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Seluruh dunia ni tuan-tuan, ini satu-satunya. Seluruh Asia ini satu-satunya. Seluruh Malaysia ini satu-satunya. Apa dia? Inilah dia universitinya. Inilah college-nya. Inilah bengkelnya. Inilah workshopnya. Untuk apa? Untuk memproses diri kita ini menjadi insan yang boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nyawa kita dicabut oleh Allah, ketika itu mulut kita, lidah kita, pemikiran kita masih ada lagi untuk memikirkan satu perkataan yang nak diucapkan. Apa dia? La ilaha illallah. Hadis menyebutkan, mengucap anak Adam, perkataan akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Ini yang saya usahakan. Ini yayasan usahakan. Ini yang teman-teman ada 160 sahabat-sahabat bersama dengan saya. Orang profesor, doktor, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, agamawan, ilmuwan bersama dengan saya sekarang tuan-tuan. Mengusahakan perkara ini bagi kita menjemput seramai mungkin manusia. Ayuh mati dalam husnul khatimah. Ayuh mati dalam husnul khatimah. Ayuh mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, RM10, RM50 dan RM100. Saya nak menyeru kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kita nak bina mahligai di syurga.
Kita nak mendapatkan catatan-catatan untuk menutup dosa-dosa yang kita lakukan. Infaklah tuan-tuan, infaklah tuan-tuan, infaklah. Satu lagi tuan-tuan dan puan, kita hendakkan wakil-wakil kita. Wakil-wakil di Terengganu, wakil-wakil di Kemaman, wakil-wakil di Johor Bahru, wakil-wakil di Singapura. Kita ada teman Singapura yang sedang mengikuti program ini tuan-tuan dan puan. Saya nak menyeru kepada teman-teman di Singapura, teman-teman di Brunei, teman-teman di Indonesia, Selatan Thailand. Mari kita sama-sama tuan-tuan, sebarkan. Saya nak perlukan wakil. Saya nak hantarkan buku-buku tuan-tuan. Buku yang RM10 tu ada 50 keping. Satu buku tu. Buku yang RM50 pun 50 keping. Buku yang RM100 pun 50 keping. Tuan-tuan ada adik-adik, tuan-tuan ada anak-anak, tuan-tuan ada sahabat-sahabat, sekilang, sepejabat, seperniagaan dengan kita. Sebarkanlah tuan-tuan, sebarkan. Bagi tahu. Call saya tuan-tuan, call saya terus tuan-tuan dan puan. Call Anissa namanya. Pegawai kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam urus dia kita call untuk kita postkan kepada tuan-tuan dan puan buku-buku tersebut tuan-tuan, buku-buku tersebut. Sebarkanlah. Inilah kerja yang kita kena buat. Inilah kerja yang tuan-tuan kena buat. Kerja ini untuk apa tuan-tuan? Untuk menutup dosa-dosa yang terlalu banyak. Bertimbun-timbun. Hasan Ali yang sedang bercakap ni, dosa Hasan Ali bertimbun-timbun. Macam mana saya nak kurangkan dosa ni? Masa saya nak hapuskan dosa ni? Antaranya sedekah, antaranya infak, antaranya zakat, antaranya wakaf. Dan inilah sijil wakaf tunai yang sedang kita edarkan. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, nombor 2, besok pada hari Hari Raya Korban ni tuan-tuan dan puan, malamnya pukul 9.15 ada satu keluarga tuan-tuan. Sebenarnya ada 3-4 keluarga sudah menghubungi saya tuan-tuan dan puan untuk mengadakan satu program live online dengan saya dan teman-teman. Kita ada satu pasukan tuan-tuan akan membantu tuan-tuan kepada ibu bapa, kepada anak-anak, kepada saudara mara yang sukar membentuk Islam dalam rumah tangga. Sukar untuk membentuk minda anak-anak. Sukar untuk membentuk minda isteri dan anak perempuan. Sukar untuk membentuk minda suami. Sukar untuk meletakkan Al-Quran dalam rumah tangga kita. Sukar untuk memasukkan jiwa agama dalam rumah tangga kita. Call saya tuan-tuan. Tuan-tuan call saya. Tuan-tuan call saya sekarang tuan-tuan. InsyaAllah saya ada satu pasukan yang dapat bantu tuan-tuan. Kita bincang macam mana nak buat. InsyaAllah dengan sikit pengalaman, dengan ilmu pengalaman saya dah 35 tahun dalam bidang ini, dalam dakwah ini tuan-tuan. InsyaAllah kita bantu tuan-tuan. Untuk apa tu? Menyemaikan bibit-bibit agama. Memulakan kita menyemai bibit-bibit agama. Ada caranya tuan-tuan. Ada strateginya. Ada taktiknya. Kasih sayangnya. Belayan-belayannya. Itu kita ada tuan-tuan. Semangat itu, cara itu kita ada. Kontak kita, tuan-tuan call saya. InsyaAllah kita boleh berbincang macam mana caranya kami boleh bantu. Saya dan teman-teman di yayasan boleh bantu menghidupkan api agama, menghidupkan ubur agama dalam keluarga kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita punya Telegram. Saya harap sangat tuan-tuan, saya dah sebut Telegram ni setahun setengah dah tuan-tuan. Telegram tidak setahun setengah. Saya ingat tak sampai dalam 8 bulan Telegram kita tuan-tuan. Kita ada Telegram. Saya hendak teman-teman yang pernah Ustaz mengikuti program saya selama 35 tahun, 40 tahun tuan-tuan. Summer camp, smart learning, parenting tuan-tuan dan puan program-program kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha saya, qiyamul lail saya yang teman-teman ikuti tuan-tuan sejak 30-35 tahun yang lalu. Program-program korporat saya, bina insan saya dan sebagainya. Alumni Hasan Ali, alumni Akademi Keluarga Bagi Malaysia atau Akrab yang saya pimpin dekat 30-40 tahun ni tuan-tuan. Alumni itu tolong masuk dalam kita punya Telegram. Tuan-tuan, downloadkan Telegram, pergi kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Dalam Telegram itulah kita padukan tenaga, kita padukan pemikiran, kita padukan tindakan untuk menyunsung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Telegram itu tuan-tuan dan puan, kita bina suasana Islam, suasana amal, suasana ibadah, suasana menjernihkan jiwa, suasana menjernihkan pemikiran untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi tuan-tuan dan puan. Yang keempat tuan-tuan dan puan, buku-buku kita. Buku kita tuan-tuan. Ada 3 serangkai. Terus 3 serangkai. Jadikan buku ini sebagai hadiah kepada hari jadi. Hadiah kepada anniversary. Hadiah kepada sahabat-sahabat. Hadiah kepada anak-anak cucu cicit kita. Hadiah kepada syarikat, kepada pekerja-pekerja dan kaki tangannya. Hadiah kepada kilang, tokek kilang, kepada orang yang bekerja di kilangnya. Hadiahkan ini tuan-tuan. Inilah kita buku tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan baca satu persatunya. InsyaAllah dia akan membuka satu ruang minda yang baru dalam hidup kita.
dan akan memberikan satu keyakinan untuk kita mati dalam husnul khatimah, bertemu dengan Allah dalam husnul khatimah, insya-Allah. Dapatkan tuan-tuan. Yang keempat, tuan-tuan, insya-Allah kita punya webinar. Webinar 1 telah berlalu 2 minggu yang lalu. Nama webinar itu, webinar ni seminar online, seminar dengan telefon, seminar dengan kita punya komputer riba. Seminar tuan-tuan di mana? Tak perlu datang Kuala Lumpur. Di Singapura tetap di Singapura, Brunei tetap di Brunei, Sabah Sarawak tetap di Sabah Sarawak, tak payah datang. Hanya telefon saja. Kita akan berseminar selama 3 jam tuan-tuan. Pukul 9.30 sampai pukul 12.30 tengah hari. Webinar yang kedua berlaku pada 28 hari bulan 8. Tuan-tuan catat ni, 28 hari bulan 8, tajuknya ialah Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Tuan-tuan, percuma tuan-tuan. Semua webinar kita. Webinar 1 percuma, webinar 2 percuma, webinar 3 percuma. Hanya angkat telefon. Kontak saya, kontak Anissa tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email kalau ada email, kalau tak ada tak apa. Dan bagi alamat. Nama, nombor telefon, email, alamat. Kita daftar terus untuk program webinar 2 dan webinar 3. Webinar 3 tuan-tuan tajuknya ialah khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Mesti tuan-tuan mesti hadir ni, mesti ikut. Anak-anak kita pastikan ikut. Khusus dalam webinar 3 pada 9 hari bulan 10 tuan-tuan dan puan, bulan Oktober nanti 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, tuan-tuan kena ikuti program ini. Macam mana caranya nak khidmati ibu ayah? Masa mereka sihat, masa mereka sakit, masa mereka nazak, masa mereka terbujur manja jenazah. Anak-anaklah yang akan memandikan, yang akan mengkafarkan, yang akan mengimamkan salat jenazah, yang akan mengkemumikan, meletakkan ke liang lahat, yang akan mendoakan, yang akan mentahlilkan, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, dan menjaga harta dan duit-duit ibu dan ayah yang ditinggalkan, supaya wang-wang tersebut tidak dibelanjakan dengan jalan yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saya harap sangat tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan akan ikuti webinar 1 sudah berlalu, webinar 2 dan webinar 3 ni. Tuan daftar sekarang. Dah percuma tuan-tuan. Kita hanya nak tetap satu webinar ni 500 orang je. Limit dia 500 orang. Yang lepas tuan-tuan kita ada 623 orang. Tapi yang boleh masuk hanya 500 orang saja tuan-tuan. Yang dapat daftar 623 orang tuan-tuan. Yang webinar 1 ini. Ikutlah tuan-tuan. Tak ada lagi. Dalam dunia ni kursus yang macam ini tak ada lagi. Kita Yayasan Saifah Hajati yang buat. Yang lain belum buat lagi tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita buat. Kitalah penganjurnya, kitalah pemulanya, kitalah pioniernya, dan insyaAllah tuan-tuan dan puan adalah merupakan orang-orang yang mengambil bahagian dan menentukan tuan-tuan mendapat sesuatu yang terbaik daripada program yang kita lakukan ini. Saya harap tuan-tuan dan puan insyaAllah pada masa yang sama, yang akhir tuan-tuan dan puan, apa juga tuan-tuan nak tahu mengenai Yayasan Sabha, tuan-tuan nak tahu mengenai aktiviti-aktiviti Yayasan Sabha, tuan-tuan nak tahu di mana yang tuan-tuan boleh masuk bersama-sama untuk menghidupkan agama bersama dengan Yayasan Sabha. Apa saja tuan-tuan nak tahu? Tuan-tuan nak tahu Komplek Anjung Husnul Khatimah? Tuan-tuan sila call kita. Ini nombor dia. Kalau tuan-tuan nak menderma, menginfak dan sebagainya, buku dan sebagainya, tuan-tuan yang nak menyertai kita punya seminar, webinar, ini nombor dia tuan-tuan. InsyaAllah. Akaun kita itu, nombor akaun kita, Maybank 564 something. Kemudian tu nombor telefon saya dengan Anissa. Saya Hasan Ali dengan Anissa, insyaAllah. Hubungi kita tuan-tuan. Jadi nak menghidupkan satu lagi tuan-tuan, yang akhirnya saya nak menyebutkan, hidupkanlah agama dalam keluarga. Hidupkanlah agama pada anak-anak kita. Hiduplah agama pada anak laki-laki, anak perempuan kita. Hiduplah agama dalam semua penghuni dalam rumah kita. Call kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masalah untuk menghidupkan agama, call kami. Kami ada satu khidmat khas yang namanya tuan-tuan, usrah keluarga. Usrah keluarga. Kita akan berbincang macam mana caranya nak mengendalikan usrah keluarga, membantu tuan-tuan dan perempuan menghidupkan agama dalam kehidupan tuan-tuan dan perempuan. Akhirnya tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah yang terakhir untuk Ustaz ya. Ini benda-benda ni Ustaz ya, benda-benda ni ya, untuk mati dalam husnul khatimah Ustaz. Target kita, target Ustaz, target saya tidak lain dan tidak bukan. Apa juga yang kita lakukan ini menghala kepada mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati sebagai orang yang beriman. Mati sebagai orang yang bertakwa. Mati sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak Ustaz ulaskan itu yang terakhir ini dengan kita berpandukan kepada tajuk kita, hidup berpaksikan kepada syariat. Sila Ustaz. Ya.
Alhamdulillah Ustaz. Ustaz bagi penerangan tadi. Ini saya nak bagi tahu seluruh jamaah sekalian. Ustaz ni bercakap setiap pagi, itu amal saleh. Itu amal saleh. Itu amar makruf nahi mungkar. Jadi kalau Ustaz ni selagi dia masih bernyawa, inilah kerjanya, saya yakin dan percaya Allah melihat hati dia. Inilah kerja kita, nak husnul khatimah ni tuan-tuan. Sebelum saya tutup, Ustaz, saya nak ada kaitan kepada husnul khatimah kita ni. InsyaAllah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadisnya pendek Ustaz. Malaqiyallahu. Tengok ni. Malaqiyallahu la yusyriku bihi syai'a wa adda zakata malihi thayyiban. Kemudian wa adda zakati malihi thayyiban biha nafsuhu muhtasiban wa ata'a falahul jannah. Itu. Tak banyak sangat Ustaz syarat dia. Saya ada 3 poin yang saya nak ambil dekat sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, sesiapa yang bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, itu yang pertama. Itu husnul khatimah itu Ustaz. Hebat orang pun Ustaz, macam mana pun harta kekayaannya, dia punya Malaysia Ustaz. Kita semua menyewa. Tapi ketika bertemu dengan Allah sendiri Ustaz, nehi kabinehi lah Ustaz. Minta maaf ni seluruh rakyat di Malaysia ni. Rasa hati ketik saya mengatakan bahawa malaqiyallahu la yusyriku bihi syai'a. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak berlaku syirik kepada Allah, itu husnul khatimah. Saya nak bawa. Apa lagi? Wa adda zakata malihi thayyiban. Kemudian dia menunaikan zakat hartanya dengan rela hati sambil mengharapkan ganjarannya. Ni Ustaz, sejak anjung husnul khatimah berdiri, berapa kali Ustaz merayu, meminta dan bermohon, tolong siapkan benda ni. Nah, hadis ini bertepatan wa adda zakata mali thayyibatan biha. Dan orang-orang yang menunaikan zakat harta dengan rela hati sambil mengharapkan ganjaran. Ni Dr. Hasan Ali, saya ada 1,000. Ni Dr. Hasan Ali, saya ada 1 juta. Masya Allah. Ada hikmahnya Ustaz. Ustaz berjuang ya, siang, pagi dan petang mengharap itu, Masya Allah, mengharap dengan Allah, mengetuk setiap hati jiwa supaya dapat husnul khatimah ni Ustaz. Masya Allah. Apa lagi? Dia wasami'a wa ta'a falahul jannah, dan patuh taat kepada pemimpin orang Islam, maka bagi dia surga. Apa lagi? Jadi tidak berlaku syirik dalam kehidupan ini, kemudian mengeluarkan impak harta zakat muhtasiban dalam keadaan berharap ada ganjarannya. Kita ni nak bagi sesuatu saat ada harap. Apapun kerja-kerja, tengok Ustaz, macam mana kita makan. Makan tu kan benda yang paling senang lah saya rasa kalau makan. Bismillah. Kalau tidak ada rasa harapan untuk menuntut pahala dari Tuhan, tak ada nilai itu makan itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqana wa ja'alana minal muslimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tengok. Makan itu boleh bawa ke neraka Ustaz kalau silap-silap. Makan. Dan tengok kalau kita bersyukur dengan makan itu tadi, kita menjadi husnul khatimah, muslim yang terbaik. Mengharapkan dengan makanan itu kita dapat beribadat. Dengan makanan itu dapat kita menyelenggarakan kehidupan ibadat-ibadat kita kepada Allah. Sempurnanya kita datang hari Jumat Ustaz dengan teh tariknya, dengan roti canainya. Lah, lepas tu tak pergi Jumat agak-agak apa nak jadi Ustaz. Allah. Dah kecil Ustaz. Allah, saya Ustaz kata orang tengok COVID Ustaz, lidah tak dapat merasa, daya cium hilang Ustaz. Agak kita sudah mati dah Ustaz. Allah. Jangankan kita mati Ustaz, bila lidah tak dapat rasa, hidung tak boleh cium Ustaz, tak ada nilai kita ni. Pakailah sepatu kasut baru, pakai kot, pakai baju-baju daripada Itali Ustaz, daripada Eropah yang ada jenama-jenama. Dia hantar dekat hospital, tapi sampai ke sana makanan, KFC tak ada rasa, McDonald tak ada rasa. Kari mamak tak ada rasa Ustaz. Masya Allah. Ini yang datangkan benda Ustaz Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, siapa yang datang kepada Allah tidak berlaku syirik dan menginfakkan harta yang baik-baik itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendengar perkataan para pemimpin yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, falahul jannah. Masuk surga. Husnul khatimah itu. Jadi husnul khatimah ni ciptaannya paling senang, paling ringkas. Ada harta. Itu kalau ada harta, tak ada harta kurang lagi. Tak ada harta, tak ada benar nak dizakatkan. Maka oleh kerana itu dalam hadis sekali Ustaz sempat sebagai penutup dari An Fudalah bin Ubaid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsu. Dia kata mujahid ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya, yakni berusaha menentang tuntutan hawa nafsu supaya dia mendapatkan husnul khatimah. Mana hidup dia berjuang. Sejak kita bangun Ustaz, ini kita nak pergi ni ke mana lepas ni? Saya nak cari roti canai, saya nak pergi berjoging. Ustaz tahu apa? Ustaz ada boleh jamin tak balik kita ke rumah balik? Boleh tak kita makan roti yang kita boleh kita dapat makan? Tak ada kepastian. Maknanya kita berjihad keluar daripada rumah, paling tidak bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa, itu penyerahan, itu husnul khatimah itu Ustaz. Apapun pergerakan kita dekat dunia ini, saya nak simpulkan, jangan syirik kepada Allah. Kalau nak berdermah itu pastikan kita mengharap. Apa dia? Muhtasiban, ihtisab. Perkataan ihtisab ni pernah diungkapkan. Man shoma ramadana imanan wahtisaban. Penuh harap. Zakat dan sedekah, impak dan wakaf, kuncinya mesti ihtisab. Ada rasa pengharapan yang besar. Kepada siapa? Pembalasan Tuhan di akhirat. Masya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disebutkan, tahukah kamu orang yang mendustakan anak yatim? Tak terfikir, tak ada rasa muhasabah diri, dia akan mendapatkan pembalasan di akhirat. Jadi sebagai tiga kesimpulan Ustaz, tidak berlaku syirik, menderma harta dengan mengharapkan pembalasannya, taat kepada pemimpin yang ada sekarang ni. Falahul jannah. Dikaitkan tidak syirik dengan harta berkaitan dengan soal kepimpinan negara. Ganjarannya apa? Falahul jannah. Selagi pemimpin negara kita ini tidak mengarahkan kepada yang kemungkaran, ikut baik-baik. Habis cerita. Apa dapatnya? Husnul khatimah. Mana balasannya? Falahul jannah. Dapat surga. Habis Ustaz. Itu kesimpulan Ustaz. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya nak bagi apa ni? Ramai sebenarnya yang komen ni, Rima Isma, take good care sis, daripada Singapura. Orang Singapura, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau orang Singapura hendakkan kita suntik agama dalam kehidupan berkeluarga. Kita memudahkan tuan-tuan dan puan memasukkan semangat agama dalam keluarga. Mudah membentuk anak, mudah membentuk suami, mudah untuk isteri, mudah untuk salat, mudah untuk baca Quran, mudah untuk kita menatang agama dalam hidup. Call kami tuan-tuan, call kami. Daripada Singapura, kita boleh melakukannya tuan-tuan. Secara online kita boleh melakukan. Call, kita boleh bincang. Ada nombor-nombor dekat situ tuan-tuan depan. Orang Singapura tolong. Orang Singapura macam Rima Isma boleh tolong kita tuan-tuan. Call untuk kita bantu. Kita bantu tuan-tuan. Bukan ada kos apa-apa pun, tak ada. Kita bantu. Dakwah sebagai satu dakwah, kita bantu rumah-rumah. Kita bantu tuan-tuan. Kita bantu keluarga-keluarga. Sebagaimana yang saya sebutkan pada 20 hari bulan ini tuan-tuan, hari Selasa malam pada Pasar Raya Haji itu malam, saya dengan sahabat-sahabat akan cuba membantu teman-teman. Seorang teman dinilai tuan-tuan dan puan yang akan mengumpulkan keluarganya. 30-40 orang tuan-tuan, 40 telefon. Kita akan bagi link kepadanya, kita akan bersiaran secara online. Dan kita akan berikan, suntikkan tips-tips macam mana caranya nak memasukkan bibit-bibit agama dalam keluarga, insya-Allah. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, itu Rima Isma daripada Singapura. Kemudian tu Hamidah Ismail ni memanglah, Puan Balkis pun memanglah. Tuan-tuan ya, Raudatul Jannah. Raudatul Jannah, masya-Allah. Assalamualaikum, terima kasih pada penuntut ilmu sekalian. No sia-sia tuan-tuan dan puan. Engku CY, subhanallah, dia kata. Sumayyah Ali tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, mendoakan kepada majlis ilmu ini akan berterusan. Maya K, tuan-tuan dan puan, assalamualaikum Ustaz. Sahabat-sahabat soleh dan solehah yang sama-sama kami hormati. Fatimah Abu Bakar, tuan-tuan dan puan, Nur Hayati, memanglah ini orang-orang yang biasa bersama dengan kita daripada awal 1 tahun 7 bulan yang lalu sampai sekarang. Puan Balkis ada tuan-tuan bersama dengan kita. Kemudian tu kita ada Nur Hayati memang bersama dengan kita, dan tuan-tuan dan puan yang Minah Muhammad
Lepas tu Nazri MH. Nazri MH, tuan-tuan dan puan. Lepas tu Diana Nas. Kemudian tu kita ada Fazli Yub. Lepas tu kita ada Nur Asiyah, tuan-tuan. Kemudian kita ada Mawardi, Masya Allah. Ini nama yang baik, tuan-tuan. Mawardi, Masya Allah. Kemudian kita ada suruhnya, tuan-tuan. Kita ada Mawardi, kita ada Diana Nas, kita ada Nur Hayati, Masya Allah. Kemudian kita ada, tuan-tuan dan puan, ya, semuanya, tuan-tuan, mendoakan kepada kita agar segala-galanya akan berjalan dengan baik, Insya Allah. Nur Hayati kata, Alhamdulillah, terima kasih Ayah Anda Datuk dan Ustaz Anis di atas perkongsian ilmu yang terbaik. Amin. Semoga ayah anda, Datuk dan Ustaz sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, di atas terima kasih atas perkongsian. Masih lagi tuan-tuan dan puan, ya. Okey. Puan Balkis kata, insya-Allah anak-anak saya telah hadir sama camp, tuan-tuan. Keluarga saya telah hadir keluarga bahagia di Sungai Lui 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu. Orang inilah alumni saya. Orang inilah alumni akrab. Dan kita nak, tuan-tuan, hubungi kami. Kami nak masukkan mereka dalam senarai. Nak masukkan dalam kita punya Telegram. InsyaAllah saya akan feed mereka hari-hari. Pagi-pagi pukul 7 dah ada yang baru. The feeder yang baru, feeding yang baru, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Mengenai Islam dan sebagainya. Terima kasih Puan Balkis. Kemudian tu insyaAllah, ya. Kemudian tu Mayaka, Alhamdulillah, sangat bersyukur 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan mengikuti tazkirah, tausiah, kelas di DHA. 1 tahun 7 bulan. Dia dah ikut, tuan-tuan. 1 tahun 7 bulan. Daripada day 1 until 1 tahun 7 bulan sekarang ini. Apa dia kata? Semua ilmu-ilmu yang berguna. Semoga menambah lagi keimanan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kemudian tu, tuan-tuan dan puan, Puan Balkis kata, jom kita ramai-ramai kumpul dana untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. Allah, tuan-tuan dan puan, kita harap tuan-tuan semuanya akan berjalan dengan baik. Ada satu orang tadi yang berjanji, katanya dia nak akan bagi, dia akan mendermakan antara yang terbesar. Dia bercita-cita nak mendermakan antara derma yang terbesar untuk pembangunan komplek Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah jangan lupa. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan, yang pertama, pendek saja, kita punya sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100, dan kita perlukan wakil-wakil kita, tuan-tuan, untuk mengedarkan kepada sahabat-sahabat dan teman-teman dan sebagainya. Nombor 2, tuan-tuan, webinar 2, webinar 3. Webinar 2 pada 28 hari bulan 8, webinar 3 pada 10 hari bulan 8. 9 hari bulan 10. 9 hari bulan 10 itu webinar 3. Free, percuma, semuanya percuma. Kita ambil 500 orang saja, tuan. 500, tetap satu webinar, 500 orang. Sekarang juga tuan-tuan daftar. Tuan-tuan call, bagi nama, bagi nombor handphone, bagi email. Kalau tak ada email pun tak apa, bagi alamat, tuan-tuan dan puan. Kita daftar terus. Dan tuan-tuan akan mengikuti program itu bila tarikhnya sampai nanti, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan, buku-buku, tuan-tuan dapatkan buku ni, hadiahkan pada teman-teman. Inilah satu-satunya 3 buku, 3 serangkai ini yang ditulis khusus untuk membina minda, untuk memberikan kekuatan, memberikan amalan untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan dapatkan dalam bentuk yang printed book ada, dalam bentuk e-book pun ada. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah, kita punya Telegram, saya dah sebutkan tadi, ramai-ramailah tuan-tuan. Bukan masuk duit pun, bukan kena duit pun, tak bayar 1 sen pun untuk tuan-tuan menjadi ahli kita bersama dengan Telegram. Dan pergilah kepada dia punya link di Anjung Husnul Khatimah. Dan yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita ni, tuan-tuan. Saya harap malam ini, tuan-tuan, malam ini jam 9.15. Malam ini jam 19 special, tuan-tuan. Bagi tahu teman-teman, bagi tahu sahabat-sahabat semua. Satu keluarga, suami dengan 2 isteri. Salah seorang isterinya ada doctoral degree, PhD, tuan-tuan. Dan suami isteri yang kedua pula very educated, graduate educated. Suami pun very educated. They are professional, tuan-tuan. They are very religious, tuan-tuan. Dan mereka menghidupkan rumah tangga kita dalam aman damai, satu bumbung. 2 isteri, satu bumbung, tuan-tuan, satu bumbung.
Yang kita nak tekankan malam ni bukan poligami, itu pun nak ditekankan juga. Tapi macam mana mereka merawat hati. Macam mana mereka terapi hati, merawat jiwa mereka untuk hidup aman damai. Satu isteri, dua suami, satu bumbung, tuan-tuan dan puan. Malam ni, sebarkan kepada teman-teman, sebarkan kepada sahabat-sahabat. InsyaAllah tuan-tuan, besok pagi, kita pagi pukul 7 bersama dengan Ustazah Maudah. Ustazah Maudah, kita cerita apa? Pendidikan anak-anak, pendidikan remaja, umur 18 sampailah kepada umur 20 tahun. Besok tuan-tuan, pendidikan remaja penting ni tuan-tuan dan puan. Dan pada malam besoknya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita ada program-program lagi setiap malam pukul 9.15 dan begitu juga pada hari Ahad pagi kita pukul 7 kita ada Ustazah Syaurah bersama dengan Imam Muda Hasan Adli dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan pergilah kepada Facebook, tuan-tuan pergilah kepada kita punya Telegram. Memang ada, setiap minggu kita ada tuan-tuan, jadual mingguan ada, insya-Allah. Cukup setakat itu, terima kasih yang berbahagia Ustaz. Terima kasih para penonton. Terima kasih yang dah mengikuti kita, Mayaka dah mengikuti kita sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu. Begitu juga Puan Balkis, begitu juga Hamidah, begitu juga Dorayati, begitu juga Nazrin, begitu juga berbagai-bagai lagi nama tuan-tuan. Ratusan daripada mereka insya-Allah yang telah bersama dengan kita dan terus istiqamah bersama dengan kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Suluh Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Suluh Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Suluh Khatimah.